Pelanggan seumur hidup kedai buku Faisal semua bersetuju dalam satu perkara. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang tempat ini, terutamanya pada waktu malam. Malah pelanggan baru dapat rasakannya kali pertama mereka masuk melalui pintu. Tertarik pada rasa kehangatan yang mendamaikan yang nampaknya mengalir di seluruh kedai. Dari tempat duduk anda di sebuah sofa yang melengkung, anda duduk dan mengagumi tarikan dan ketenangan ruang ini. Rak-rak lama dan timbunan buku-buku yang sedang bersepah pasti nampak tidak teratur jika di tempat lain. Tapi di sini, ia masuk akal. Tidak ada sesiapa di kedai buku Faisal yang kesibukan. Ia adalah tempat yang sesuai untuk duduk dan hanya bersantai. Semasa anda tenggelam ke dalam sofa, anda dapat mendengar beberapa rintik pertama hujan yang menitik halus di luar. Anda menarik nafas dalam dan membiarkan diri anda tenggelam dengan lebih jauh. Mari kita mendalami keadaan relaksasi anda dengan cara untuk rileks yang pendek ini. Cara untuk rileks malam ini adalah dengan pembayangan. Jadi, bila anda bersedia, mari kita mulakan. Jadi, tidak kiralah apa yang telah berlaku pada hari ini. Sama ada ia adalah hari yang sibuk atau hari yang tenang. Ini adalah satu peluang untuk berhentikan semuanya, untuk melepaskan apa-apa monolog dalaman dan mencari tempat untuk berehat dalam kedua-dua badan dan fikiran. Mula-mula, selesakan diri anda dahulu di tempat tidur. Cuma mengambil sedikit masa untuk berhenti dan tidak bergerak. Dan bila anda sudah bersedia, anda boleh tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas melalui hidung dan hembus melalui mulut. Dan semasa anda menghembus nafas, benarkan badan anda untuk tenggelam ke bawah, ke tempat tidur anda. Rasakan berat pada badan. Membiarkan pemikiran untuk datang dan pergi. Sekarang, cuba bayangkan. Satu aliran cahaya matahari yang hangat mengalir turun ke seluruh badan. Ia menghilangkan apa-apa ketegangan, rasa ketidakselesaan, sewaktu ia mula untuk memenuhi badan. Bermula dengan jari kaki. Bergerak ke atas melalui tapak kaki dan seluruh kaki sedang dipenuhi dengan cahaya matahari. Merasakan kehangatan, ruang dan ketenangan sewaktu ia terus bergerak menaik.
melalui badan. Naik melepasi pinggang, melalui belakang dan perut. Seolah-olah seperti ia membawa pergi apa-apa rasa ketidakselesaan. Ia terus bergerak naik, melalui dada dan belakang atas, masuk ke dalam bahu dan turun ke lengan. Dan ia terus turun pada tangan dan jari jemari. Rasakan kelegaan di dalam badan. Dan ketenangan di dalam fikiran. Sewaktu ia terus bergerak naik, melalui leher dan tekak, masuk ke kepala dan muka, dan terus pergi ke bahagian atas badan anda. Sehingga tidak ada apa-apa lagi melainkan perasaan ketenangan itu yang tinggal. Sekarang, secara perlahan-lahan bawa perhatian anda kembali pada badan. Kedai buku Fireside dibuka sehingga lewat malam. Duduk di atas sofa melengkung yang lama, dikelilingi oleh rak-rak buku yang bersepah dan mendengar bunyi hujan yang turun dengan halus di luar sana. Di satu sisi di tempat pendiangan, ada lukisan orang alim dengan latar belakang daun emas. Di sebelahnya, ada lakaran arang kecil kapal-kapal nelayan di atas laut yang bergelora. Di sekelilingnya ada risalah dan gambar hitam putih pengarang buku. Pengarang berdiri di sana sini sambil bercakap dengan pengarang lain. Pengarang memegang buku dan bercakap di dalam mikrofon, dikelilingi oleh wajah yang penuh perhatian. Seorang pengarang memakai selendang, sedang bercakap, mulut terbuka. Seorang pengarang memegang beg bimbit kulit di sebuah timbunan buku-buku yang kemungkinannya bukunya sendiri. Seorang ahli perniagaan wanita menanggalkan kotnya atau lebih tepat, perbetulkan kotnya, seolah-olah melepaskan pemikiran sibuk hari itu dan berjalan ke belakang bilik. Blok paket yang bergoyang-goyang berbunyi di bawah kaki sewaktu dia membawa kotnya ke rak. Meja kopi di hadapan sofa berselerak dengan surat khabar dari risalah semalam untuk bacaan puisi. Jauh di seberang sofa sana, seorang lelaki duduk dan mengeluarkan buku notanya. Rambut kerintingnya yang terkeluar dari belakang topinya menggambarkan dia orang yang suka membaca. Dia mungkin seorang penulis atau seorang guru atau penyair. Ya, bukankah dia seorang penyair terkenal? Ada sesuatu tentang riak wajahnya. Ada pandangan pribadi pada matanya yang menandakan dia sedang menulis puisi. Dia kelihatan sesat dan sedikit letih. Gadis memakai skirt biru dan baju leher polo biru. Dia berjalan-jalan tanpa tujuan di sepanjang rak buku
memakan biskut oat, mengagumi buku-buku, seolah-olah mengagumi bahagian pinggir pantai yang indah. Dia tidak kelihatan seperti sedang mencari sesuatu. Mungkin dia hanya membuang masa, menunggu hujan untuk berhenti, menunggu seseorang untuk sampai, menunggu bila ada satu tempat duduk kosong di atas sofa. Anda perhatikan, dia mundar-mandir di lorong berlabel sains, perlombongan kejuruteraan, falsafah, sukan, kisah cinta. Kot merahnya bercampur dan menebalkan bayang warna kemerah-merahan pada rak kayu yang digilap ketika dia melintas. Kemudian, dia pergi ke kaunter. "Maafkan saya," dia bertanya, menanggalkan fon kepalanya. "Di mana bahagian fiksyen?" Seorang lelaki tua memakai kot kotak-kotak dengan lepel yang lebar duduk di bangku rendah di ruang buku yang jarang ditemui, sedang membaca banyak jilid mengenai sejarah botani. Sambil membelik-belik pelit itu dengan ilustrasi terperinci yang indah, dia menyebut nama-nama tumbuhan dengan senyap kepada dirinya. Salvia, Hokenekloa, Calamagrotis. Dia tersenyum semasa membaca, seolah-olah buku itu seorang teman. Seolah-olah nama-nama tumbuhan ini mengingatkannya pada seseorang yang istimewa. Lampu depan kereta yang melintas kedai menerangi titik hujan berbintik-bintik di tingkap. Di luar, orang berkumpul di bawah bumbung, menunggu hujan untuk berhenti. Dua wanita berdiri di bahagian sejarah, sedang bercakap dengan suara yang rendah. Mereka berpeluk, memicit tangan, bertukar pandangan yang bermakna, dan berpeluk semula. Kedai buku ini rasa hangat, bukan hanya dari tempat pendiangan, tapi suasananya penuh rasa bertimbang rasa. Dinding dilindungi dengan objek, alat muzik yang sudah lama, cermin, lampu yang dibuat menjadi bentuk ikan, kulit buku dan kulit album lama, sehelai poster tentang sejarah basikal, dan dulang pencetak yang besar diisi dengan kereta mainan dan batu permata. Anda mula tertidur. Mungkin bahang dari api yang membuatkan anda mengantuk. Mungkin kerana berat buku di riba anda, atau bisikan rendah dari rancangan kuis ulangan dari sebuah TV lama yang tergantung pada dinding di atas anda. Di sudut kedai buku ini, di antara dua rak, sebuah kelab buku tempatan mengadakan perjumpaan malam mingguannya. Ada ahli duduk di atas bangku, yang lain duduk di atas lantai dengan membelakangi rak, duduk di atas jaket mereka. Mereka membincangkan tentang kisah detektif. Seorang lelaki memakai kemeja paisley dan cermin mata berbingkai tebal mengingatkan yang lain tentang petunjuknya. "Ingat tentang ini," katanya. "Ingat tentang itu." Ada sebuah papan hitam di bahagian hadapan kedai yang mengiklankan hari kesusasteraan dari beberapa waktu dulu yang masih belum dipadamkan. Di sebelahnya, di atas meja rendah, seekor kucing sedang terbaring di atas timbunan buku-buku murah. Antologi puisi, The Memoir of a Cycle Courier.
timbunan beberapa ensiklopedia yang telah dikemas kini. Dua pelajar muzik, seorang yang membawa kotak biola hitam, membalik-balik tanpa berkata-kata melalui barisan album dan CD yang disimpan dengan padat di bahagian muzik. "Awak suka Beethoven Third kan?" seorang berkata. "Tak juga," kata seorang lagi. Dan mereka pun terdiam semula. Di bahagian kanak-kanak, seorang ayah dan anak kecil duduk bersebelahan di atas sofa kecil di lantai. Satu demi satu, si ayah mengeluarkan buku-buku dari rak. Dan satu demi satu, si anak menyusunnya semula. Sofa ini adalah sofa yang bagus, jenis yang anda akan jumpa di rumah-rumah kampung. Jenis sofa yang anda boleh tenggelam di dalamnya. Di belakangnya ada buku, 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 buku. Ada buku di ambang tingkap dan bertimbun di atas lantai. Meja-meja dipenuhi dengan novel dan buku puisi dan buku mengenai falsafah. Rak buku meninggi dari lantai ke shilling. Rak-rak melengkung yang penuh, berlapis, kadang-kadang berlapis dua, dengan buku. Hujan yang turun sebentar tadi sudah mula turun dengan lebih lebat. Air yang mengalir mula bertakung di tingkap kedai buku ini. Di tepi pintu ada sebuah kaunter di mana pelanggan sedang bercakap dengan penjual buku di dalam bisikan yang rancak di bawah chandelier dengan 5 tangkai dan penutup lampu kaca yang berkabut. Dia cuba untuk menggambarkan buku yang dicarinya kerana dia telah terlupa nama pengarangnya. Dia menyandarkan kepalanya ke satu sisi dan membuka cermin matanya, membuat gerakan membulat dengan tangannya seolah-olah mencari namanya di udara. Penjual buku itu memberikan cadangan dan lelaki itu mengangguk. "Ya, ya," katanya. "Itulah dia." Suasana di kedai buku ini bertambah menarik dan tidaklah terganggu oleh bunyian yang anda dengar, langkah-langkah kaki yang perlahan, muka surat yang diselak, bunyi api yang berdetak dan berkertak. Keadaan gelap di luar. Anda tidak nampak kedai-kedai berdekatan. Di dalam, dari chandelier 5 tangkai tadi, membiaskan cahaya emas yang malap. Penjual buku itu nampaknya mengumpulkan susunan buku yang pembaca sebelumnya tinggalkan di atas meja di sebelah anda. Buku mengenai angkasa, alam semesta dan botani. Melalui tingkap kedai buku yang ambang hijau gelapnya terlindung dengan buku-buku tentang radio antik dan sebuah radio antik. Anda lihat seorang wanita memakai baju hujan kuning melintasi turapan yang gelap dan basah. Ini wanita yang sama yang anda lihat melintas beberapa minit sebelum ini, tapi dengan seorang rakan sekarang. Kedua-dua duduk di bawah sebatang payung. Sewaktu mereka melintas kedai buku, mereka berhenti dan membawa muka mereka pada kaca. Anda sudah duduk untuk waktu yang agak lama di atas sofa di hadapan api.
memegang buku itu tanpa membukanya. Sekarang, bila anda menutup mata sebentar, anda mula rasakan berat buku di riba anda. Ia berat. Sebuah buku besar. Anda dengar bunyi api, bunyi orang ramai berjalan-jalan. Di lantai kayu, banyak bisikan. Agak sukar untuk tidak menyukai kedai buku ini dengan lorong-lorong kecilnya yang dibentuk oleh rak buku dengan barisan tulang buku yang berwarna-warni. Sofa kulitnya yang selesa. Tempat pendiangan yang memberikan kedai buku ini namanya dan menyerikan sofa melengkung kecil ini dengan cahayanya yang romantis. Anda buka buku itu, baca baris yang pertama. Walaupun dia sudah mengembara di jalan ini berkali-kali sehingga boleh lukiskannya dari ingatan, Anda tidak datang ke sini untuk buku ini. Anda hanya terjumpa saja di bahagian buku-buku terpakai. Atau mungkin juga ia telah terjumpa anda. Kerana buku itu tidak diletakkan menegak seperti buku-buku lain, tetapi ia disusun di atasnya dan terkeluar sedikit, seolah-olah orang lain telah mengambilnya, kemudian meletakkannya semula. Anda memasukkan ribin merah sutera di antara halaman dan menutup buku itu semula, menikmati berat buku itu di tangan anda, yang seolah-olah menolak badan anda dengan lebih jauh ke dalam sofa. Halaman mempunyai bau sejarah yang sentimental. Kulit buku lamanya dibuat daripada kain hijau dengan tulisan emas turun ke tulang bukunya. Sudah lusuh. Tidak seperti kulit buku pada buku yang baru dikeluarkan dengan jaket berlilin dan font yang tebal yang memanggil anda dari rak, menuntut perhatian dari anda. Ketika malam semakin lewat, hujan juga semakin lebat. Pintu kedai buku itu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita masuk. Dia mengebas topinya dan berkata, "Sekarang sedang hujan pada dirinya sendiri." Kemudian menggulungkan payungnya, membuatkan lopak air hujan yang kecil di atas lantai. Penjual buku membawa timbunan buku yang nampak seperti akan jatuh kembali ke bahagian dalaman kedai itu untuk menyusunnya semula. 1001 Kitchen Ideas, The Architect's Kitchen, Reclaims Kitchens, Kitchens in the City. Dia memanjat sebuah tangga kayu yang kukuh yang bersandar pada rak dan satu demi satu menyusun buku-buku ke rak yang lebih tinggi. Seorang lelaki berdiri di bahagian pelancongan, menyelak halaman buku panduan ke Crochet. Setelah selesai, dia menutup buku itu, letakkan tangannya sebelah pada kulit buku dan menyimpannya semula. Dia mengimbas barisan buku-buku mengembara dan memilih peta Rom. Di tingkat atas dari kafe yang bercahaya malam, kedengaran gelak tawa dan susu yang dibuihkan sedang membuak-buak. Seorang wanita berjalan turun dari tangga yang sempit, bercakap di telefonnya. "Itu memang bagus," katanya. "Cerita yang hebat. Cerita yang hebat."